Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara majlis yang saya hormati, amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Negeri Sembilan, khususnya ahli dan kuasa Exco, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tajuk yang ini sangat besar sebenarnya, kerana kitab ini dikarang oleh guru saya Syekh Al-Allamah Dr. Ali Qarahdari, mengambil masa 30 tahun kajian yang begitu lama, kerana ia merupakan asas kepada penyelesaian kepada semua masalah. Dia lebih besar daripada maqasid syariah, lebih besar daripada fiqh aulawiyat ataupun mana-mana fiqh, kerana ia merupakan ilmu usul yang hampir setara dengan ilmu usul fiqh. Jadi fiqh muwazanah pun sebahagian daripada ilmu fiqhul mizan yang saya akan huraikan nanti. Dan saya rasa insya-Allah kalau Datuk Seri baca kitab ni, kita ada bawa, insya-Allah akan menjadikan gambaran kita terhadap kefahaman Islam luar biasa. Kerana Syekh menceritakan bagaimana dia melihat umat Islam ini tahu berpecah, mundur, tetapi kita tak jumpa jalan penyelesaian. Ketika mana dia membaca ayat walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nas bil qist. Jadi bila dia baca ayat ini, tuan-tuan boleh baca buku ni, sebenarnya saya bawa sikit tapi insya-Allah ada, sebab kita dah habis. Saya pun tak sangka habis awal, jadi kita reprint insya-Allah hujung bulan ni adalah Allah Ta'ala menyebut untuk menegakkan keadilan ini, keseimbangan ini, perlu ada dua syarat, Al-Quran dan mizan. Jadi dia terfikir Al-Quran kita sudah ada, namun ilmu mizan ini tak pernah dibincangkan oleh ulama sejak daripada zaman salaf sampai sekarang ini dengan detail seperti mana yang ada pada buku ini. Yang menyebabkan dia terfikir, rupa-rupanya masalah umat Islam ini pada peletakan mizan yang diturunkan oleh Allah bersama dengan Quran. Wa anzalna ma'ahumul kitab, itu Al-Quran dan Sunnah, wal mizan. Tujuan dia adalah untuk liyaquman nas bil qist, untuk manusia ini menegakkan keadilan, sama ada dia Islam atau bukan Islam. Dan keadilan ini tak dapat ditegak melainkan dua perkara ini. Al-Quran saja tidak cukup, bukan makna tidak cukup itu Quran tidak sempurna, tetapi dia sendiri yang menetapkan undang-undang untuk kita menegakkan keadilan dengan mizan Al-Quran itu sendiri. Namun ilmu ini tidak dikumpulkan oleh salafun salih dalam pembukuan seperti ilmu-ilmu yang lain. Mungkin ada hikmahnya, Allah Ta'ala nak simpan untuk generasi yang akan datang. Kam tarakal al-awwalil akhir, berapa ramai ulama salaf meninggalkan kerja-kerja untuk generasi baru, untuk kita melakukan tajdid, transformasi, perubahan yang boleh menjadikan umat Islam kembali menjadi ummatan wahidah. Jadi fiqh mizan ini dia tidak seperti fiqh aulawiyat yang penting, tidak juga seperti fiqhul maqasid syariah yang hanya membongkarkan rahsia dan falsafah, dan itu penting. Tidak juga seperti fiqhul muwazanat untuk menimbang di antara baik dan buruk, ataupun buruk dan buruk, ataupun baik dan baik, maslahah dan juga mafsadah. Tapi kita perlukan timbangan untuk menyukat sejauh mana benda itu adil atau tidak adil. Kita bagi contoh, kalau kita bergaduh, saya menyatakan buku ni berat 2 kilo, tuan-tuan kata 1 kilo, jadi kita bergaduh. Bila bergaduh, kita perlukan timbangan, siapa yang betul. Sudah tentu kita akan tengok kepada timbangan kilo, yang mana bila kita cek, oh 1 kilo, yang betulnya tuan-tuan, saya yang salah, sebab kita telah menyukat pada timbangan yang sebenarnya, yang menyebabkan keadilan tertegak. Kalau tidak ada sukatan yang betul, penimbangan yang betul mengikut syarak, maka mungkin benda itu zahirnya nampak okey, tapi batinnya tidak okey. Misalnya baju dengan besi,
Kita tidak boleh menyukat dengan kilo, sebab baju dan besi dia punya tabiatnya berlainan. Maka kita pergi kepada mizan timbangan value. Satu besi nilainya sama dengan 5 helai baju. Ketika itu tertegaklah keadilan. Sebab kalau kita guna timbangan kilo, 1 kilo besi, sudah tentu baju, berapa banyak baju kita kena bagi. Besi mungkin 2 batang besi 1 kilo, baju mungkin 100 helai, baru sama dengan 2 batang besi. Maka tidak tertegak keadilan. Maka kebanyakan kita, bila kita kaji balik, saya sepanjang saya mengkaji buku ni, sebab Syekh telah mendedahkan ilmu kepada saya pada tahun 2015, tapi Alhamdulillah tahun 2018 dia serah pada saya untuk saya terjemah. Alhamdulillah dalam masa 3 bulan kita siapkan pelbagai keajaiban. Saya banyak belajar syariah, Alhamdulillah, min fadlillah. Fiqh maqasid saya mengajar, dah hampir 10 tahun kita baca buku maqasid syariah muwafaqah, dan saya mengajar di IDE. Kita ada buku tu insya-Allah akan dibukukan. Itu Sidari Ahsan. Kemudian usul fiqh memang takhasus saya belajar dah lama usul fiqh, dah hampir mungkin 18 tahun penulisan dan seumpama dengan dia, pengajaran fatwa, training fatwa di bank dan seumpama dengan dia. Tetapi saya merasakan ilmu ni melengkapkan ilmu syariah yang saya rasa kosong pada diri saya. Bukan pasal saya terjemah buku ni tapi ilmu ni sangat penting untuk para ulama mengetahui mizan-mizan syarak yang Allah Ta'ala turunkan, yang menyebabkan Mu'tazilah sampai sekarang ni ajaran yang sesat, kesemuanya mereka menimbang ayat Quran pada mizan yang salah. Saya bagi contoh yang saya telah menyebabkan banyak orang berubah. Bukan saya, buku ni lah. Banyak penceramah menyatakan ma naqasa malun min sadaqatin, tidak akan berkurang harta bila kita bersedekah. Jadi kita galakkan orang bersedekah dengan menyatakan tak akan berkurang harta kita. Akhirnya orang yang sedekah tu jadi miskin. Dan ini betul. Sebab dia faham mizan yang berlainan. Saya syarahkan kepada guru ta'mil, masa tu kita buat perhimpunan 400 orang lebih. Datuk Seri Mujahid rasmi, tapi dia dah bertambah dia rosak, orang yang timbalan menteri rasmi. Yang bertambah itu bukan duit, yang bertambah itu mizan indallah, duit di sisi Allah, pahala di sisi Allah. Duit akan berkurang bila kita bersedekah. Segi accounting, expense akan reduce kita punya asset. Kita ceramah dekat orang tanpa dawabit yang sahih menyebabkan orang tu miskin. Dan ini semua penceramah kita begitu. Sedekahlah, insya-Allah dia bertambah. Dia tak bertambah, dia berkurang tu. Cuba sedekah kat saya, seorang RM1,000. Akhirnya datang seorang perempuan jumpa saya, "Ustaz, saya rasa saya tersilap, dan ayah saya pun tersilap. Dia dapat duit EPF, dia pegang hadis ni secara zahir tanpa mizan yang sahih. Sekarang dia tinggal sikit duit dia, dah pening kepala dah, sebab duit tak bertambah-tambah." Kerana mizan indallah berlainan dengan mizan indan nas. Riba Allah sebut, wa yamhaqullahu riba, Allah hapuskan riba. Tapi orang yang main riba kaya, yang hapusu indallah, mizan indallah pada hari kiamat akan dihapuskan oleh Allah. Indan nas, di sisi manusia dia bertambah. Begitu dengan sedekah kita. Bila kita bersedekah akan berkurang. Iman atau tidak beriman, memang cuba cek. Kita sedekah hari RM1,000, tengok duit kita banyak mana. Apa yang bertambah? Indallah. Dan dihuraikan dalam hadis Tirmizi mizan ini, iaitu Nabi menyebut ittajiru, kena berniaga. Nak duit nak bertambah, kena berniaga. La ta'kulu zakah, jangan sampai dimakan zakat. Tengok, kalau kita hanya bagi zakat dan sedekah tanpa investment dan perniagaan, kita akan miskin. Sebab itu manhaj fiqh mizan ini memperkenalkan manhaj syafi'iyah, membaca hadis dan ayat Quran dalam kesemua aspek, bukan satu aspek. Tak boleh ambil satu hadis ni kita hurai cara kita. Akhirnya masyarakat bukan tertipu, tersalah faham, mereka miskin bukan daripada hadis, kesalahan kita meletakkan mizan indallah berlainan dengan mizan indan nas. Dan ini perlu diperbetulkan kefahaman ini. Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan cuba sedekah, tengok 10 hari jadi macam mana. Bagi saya 1,000, tak akan datang 1,000 tu. Betul, kadang-kadang Allah bagi, tapi itu bukan sistem. Kadang-kadang itu hadiah daripada Allah. Mungkin ada orang bagi projek itu, tapi tak semua orang dapat macam tu.
Kita kena membezakan mizan karamat, mizan ma'unah dengan mizan al-akhdhu bil asbab. Ini pelbagai mizan. Mizan politik lain pula. Dia ada semua tu, tapi sebab saya ada 40 minit saya tak sempat. Dia dia kena bagi sikit dulu. Kalau nak kena jemput lagi lah. Jadi sebab saya buat kursus 3 hari buku ni. Baru ni Syekh Ali buat kursus lebih kurang 6 jam. Itu pun tak habis. Hanya dalam 200 muka surat. Buku ni ada 420 muka surat. Tetapi pengenalan ini menunjukkan bahawasanya umat Islam berlaku kepincangan pemikiran dan tindakan kerana timbangan mereka tak betul. Mereka meletakkan timbangan Allah sama dengan timbangan manusia. Begitu dengan hadis yang sahih. Mulut orang yang berpuasa itu berbau wangi di sisi Allah, busuk di sisi manusia. La khulufu famis shaim atyabu 'inda Allah min al-miski, daripada bau kasturi. Jadi kita tak gosok gigi jumpa orang begitu. Sedangkan Nabi menceritakan mizan 'inda Allah, memang wangi. Nanti hari kiamat kita akan diwangikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bila kita jumpa orang, kita gosok gigi. Bahkan ulama Syafi'i menyatakan al-karahat tuzalu bi adnal hajah. Makruh itu hilang bila ada keperluan. Kita jumpa orang, kita ada keperluan, kita tidak lagi makruh kita gosok gigi walaupun selepas zuhur, sebab kita ada hajat. Tak ada hajat, duduk di rumah, tak apalah, tak gosok gigi. So mizan ini banyak memperbetulkan kefahaman yang kita celaru. Hatta tindakan tasarrufat dalam pentadbiran. Kalau kita melihat kepada mizan, sebagai tambahan saya, kita sebagai pekerja, kita boleh produktif dalam masa 9 jam saja. Mizan manusia bekerja 9 jam je. Habis 9 jam kita bekerja, merugikan masa kita, merugikan elektrik kita dan merugikan orang. Kerana Allah Ta'ala letak kita kemampuan 9 jam. Kalau kita tengok pilot 9 jam je bawa kapal terbang. Lepas tu dia tak dilarang dan diharamkan bawa kapal terbang. Kerana kemampuan manusia dia ada mizan dia. Maka manusia buat kerja lebih daripada 9 jam tanpa rehat. Akhirnya kita tengok macam mana driver bas langgam orang sampai terlajak, sampai ke highway sana. Kerana kita tengok dia bawa bas dah 20 jam. So mizan tasarrufat, mizan pentadbiran, kesemuanya ada mawazin yang khusus. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan wa wada'al mizan. Allah Ta'ala letakkan di muka bumi ini mizan-mizan yang khusus. Mizan akidah tidak sama dengan mizan syariah. Mizan syariah tidak sama dengan mizan adab. Kesemuanya ada mawazin. Mizan mar'ah tidak sama dengan mizan lelaki. Perempuan tak akan sama timbangannya dengan lelaki. Jangan diubah macam mana golongan liberal. Jangan ubah, cuba samakan. Tidak boleh. Sebab Tuhan buat di dunia ini ada mizan yang khas. Mizan air tak sama dengan mizan elektrik. Timbangan dia. Mizan makan 1/3. Kita lebih daripada mizan makan, kita akan rosak. Mizan kehidupan perlu berusaha. Sebab itu kita melihat ramai orang keliru di antara 2 ayat. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Akhirnya mereka tidak bekerja dan tidak melakukan apa-apa sebab mereka berkata semua kehendak Tuhan. Dengan ayat faman sya'al falyu'min wa man sya'a falyakfur. Di sini Allah Ta'ala kata kita ada willing, kita ada kehendak. Ayat Al-Quran tidak bercanggah, tapi ada mizannya. Wa anzalna ma'al kitab wal mizan. Ini mizan akidah, ini mizan al-akhdh bil asbab. Bila Allah Ta'ala menceritakan tentang akidah, memang bulat-bulat. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Itu semua kehendak Allah. Kita hanya beriman. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Semua rezeki Allah jamin. Menolak kefahaman scarcity yang menyatakan keberbatasan rezeki. Itu akidah kita. Tapi dalam tindakan wamshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Kena keluar. Kena cari kerja, kena berusaha. Kena kita menanam, mesti kita berniaga, mesti kita mendidik, mesti kita mentarbiah, iaitu binatang-binatang, penternakan dan seumpama dengan dia. Wara'au an'amakum. Itu khitab kepada khitab al-akhdh bil asbah. Mereka ambil satu ayat dan tinggal ayat yang lain kerana tidak faham mizan-mizan Quran ini. Mizan taklif beza dengan mizan cerita daripada Allah. Mizan cerita Nabi tidak sama dengan arahan Nabi.
Nabi cerita akhir zaman ini ada orang yang mana sampai zakat pun tak ada orang yang ambil. Itu cerita. Cerita tidak boleh dijadikan sebagai ahkam syar'iyah. Kalau berlaku, berlakulah, tapi tidak boleh dijadikan sebagai kaedah. Di mana ayat yang wa'atuz zakah, mizan taklif lebih kuat daripada mizan khabar. Jadi mawazin ini yang menyebabkan orang Islam terkeliru dalam tindakan. Kerana Allah Ta'ala letak semua benda ni pada timbangan-timbangan yang khusus, yang menyebabkan Mu'tazilah, Jabariyah semuanya sesat kerana meletakkan timbangan akidah pada timbangan al-akhdh bil asbab. Jadi mereka semua kehendak Allah Azza wa Jalla, manusia tidak berkehendak, seperti golongan Jabariyah. Begitu juga dengan Mu'tazilah, menyatakan kami tidak boleh melihat Allah di akhirat kerana di dunia tidak boleh melihat, kerana mereka timbangan akhirat sama dengan timbangan dunia. Sedangkan di dunia mizan berlainan. Kita kena kencing, kena berak. Di akhirat tak ada berak, tak ada kencing, tak ada tidur. Kekal abadi. Maka mizan di akhirat kita boleh tengok Allah. Benda ini yang dikaji oleh Syekh Ali Qaradawi hafizahullah 30 tahun. Yang saya terjemah 3 bulan. Tuan-tuan boleh baca seminggu. Untung tuan-tuan. Yang ori penulis. Selalunya hidup ni ori penulis. Kerana penulis tak tidur sebenarnya. Yang untungnya pembaca, relax baca. Cerdik sama cerdik, letih yang lain. Maka ini yang menjadi punca, kata Syekh Ali Qaradawi hafizahullah. Maka al-mizan ini, kata Syekh Ali, bermaksud mengetahui dan memahami bahawa setiap benda dan perkara itu mempunyai timbangannya yang khusus. As-sabi ada mizan dia yang khusus, budak-budak, maka dia ada ahkam yang khas. Janin ada mizan dia khas. Ibu ada mizan dia khas. Bapa ada mizan dia khas. Anak ada mizan khas. Pelajar ada mizan khas. Betul Syekh Qadhi dia kata apa? Dia mensali juga zaman pelajar ni terlampau banyak apa orang kata semangat demonstrasi lah apa, dia menyesal juga. Kata Syekh Qadhi, sepatutnya masa belajar tu dia belajar, bukan terlampau banyak sibuk. Maka kita tidak boleh menggunakan para pelajar untuk kepentingan politik kita, merugikan mereka. Sebab itu bukan zaman dia, mizan bukan mizan dia. Sebagai satu muhasabah. Orang politik tak apa, dia nak turun padang dia tak rugi apa, sebab dia memang orang politik. Tapi pelajar rugi, mungkin akan didenda, mungkin akan diambil tindakan, dan masa depan ni siapa yang nak jamin? Maka mereka ada mawazin yang khasah, yang perlu kita boleh perbetulkan dari semua aspek. Mizan pemimpin tak sama mizan rakyat. Pemimpin kita bukan nak tanya tahajud dia, bukan nak tanya dia punya puasa dia, kita nak tanya keadilan dia. Abid ada mizan dia, ulama ada mizan dia, itu mengajar. Tidak boleh mizan ulama dia sama hidup dengan golongan-golongan yang beribadat. Jadi akhirnya siapa yang akan mengajar? Sebab itu mawazin yang diterangkan oleh Syekh Ali Qaradawi ini, subhanallah, memberikan kita satu minda yang luar biasa. Kita melaksanakan satu perkara pada mizannya yang khas. Sebab itu dulu saya keluarkan satu statement, politik diletakkan pada mizan syariah, bukan pada mizan akidah. Tapi kena teruk juga, tapi tak apa. Kita bersama dengan kebenaran. Mizan kebenaran ini berat, orang akan tolak terus. Alhamdulillah kita dapati bahawasanya apabila politik diletakkan pada mizan akidah, akan berlakunya takfir mentakfir. Tengok bila salah mizan. Imam Ghazali menyebutkan politik adalah pada mizan mabahis fiqhiyah. Bukan bermakna dia bukan Islam, tetapi perlu diletakkan untuk kaji, untuk kita bincang pada neraca mizan syariah. Dia ada halal, dia ada haram, dia ada ijtihad, dia ada perubahan. Kalau diletakkan pada usul, tak boleh khilaf. Ini satu perkara yang perlu kita teliti. Maka Syekh Ali Qaradawi menyatakan lagi, objektif dia menulis, ataupun saya sebut sikit bab kepelbagaian jenis mizan. Allah Ta'ala turunkan mizan dengan kepelbagaian. Dia bagi contoh fizikal saja. Dalam bumi ini, subhanallah, Allah Ta'ala letakkan air berapa banyak, dan gunung berapa banyak tinggi, supaya berlaku keseimbangan. Sekiranya air itu lebih, kita akan banjir. Dunia ni ada timbangan. Begitu yang oksigen kita dengan atmosfera, lapisan dan juga oksigen juga berlaku keseimbangan. Kalau tak terbakar bumi ini, kalau benda ada sukatan yang Allah Ta'ala buat, takkan syariah tidak ada sukatan.
Misalnya dalam buku ni disebut, Allah Ta'ala terangkan ayat-ayat Al-Quran, waghlid alaihim, kena berkasar dengan orang kafir. Banyak orang guna begitu. Wajahidil kuffar wal munafiqin wa qatilul musyrikin kafah, bunuhlah orang kafir semuanya. Akhirnya ISIS ambil ayat ni bunuh semua orang kafir. Yang ziarah tak ziarah dia bunuh semua. Kerana dia meletakkan ayat mizan harbi, peperangan, pada mizan ta'ayus silmi, dakwah. Ayat itu bukan berkaitan dalam keadaan negara yang aman. Ayat itu ketika mana perang sudah ada, maka turun ayat waghlid alaihim. Ayat tidak ada nasah. Konsep ni kalau orang belajar usul fiqh, maka tidak ada nasah dalam Al-Quran. Dan ini kajian saya buat, tapi tak mau buat jadi kontroversi. Jadi orang kata kita ni apa, ada kefahaman yang lain, apa yang pelik. Tapi sebenarnya orang yang mengkaji usul fiqh, hampir-hampir nasah tidak ada dalam Al-Quran. Kerana rugi pula Quran kalau dinasahkan. Sebab tak ada makna lah kalau nasah. Maknanya kita kata baca ayat hukum tak ada. Rugi, buat apa baca tidak ada hukum. Jadi konsep ini kata Syekh Al-Qaradari hafizahullah menafikan wujudnya nasah dalam Al-Quran. Kerana ISIS dia kata ayat yang aman, semua ayat aman, semua dibatalkan oleh Allah Ta'ala dengan ayat wajahidil kuffar faqtulil musyrikin kafah. Jadi sebab itu mereka tidak beriman, atau mereka yang keras tidak beriman dengan ayat-ayat yang lembut. Seperti mana Allah Ta'ala firmankan kepada Musa alaihissalam, wa qula lahu qawlan layyina, cakaplah dengan Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Kata itu Fir'aun sebab dia anggap nasah. So nak cakap pemimpin cakap apa? Cakap kasar. Itu fi zamanil harbi. Waktu perang memang kena kasar, sebab mereka pun kasar dengan kita. Jadi mizan dia mesti keras. Sebab tu ayat Quran semua yang keras, semuanya melibatkan peperangan. Tak ada yang dakwah. Ayat dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah fabima rahmatin minallahi lintalahum. Bila disusun oleh Syekh, rupa-rupanya ayat ni semua ayat dakwah. Ayat ketika mana tidak ada peperangan, maka diletakkan ayat-ayat ini pada mizannya yang khas, maka stable keadaan. Kita pun boleh bagi salam kepada orang bukan Islam kerana tidak ada peperangan. Sebab hadis yang menyebutkan la tabda'u alaihim bisalam tu fi zamanil harbi, pada waktu peperangan. Memang waktu perang tak boleh bagi salam. Subhanallah. Ilmu ini telah dikeluarkan oleh Syekh untuk kita semua. Kadang ada kata Syekh, ilmu ini diberikan kepada ulama, juga kepada pendakwah dan juga orang awam, untuk mengetahui lapisan-lapisan mizan, supaya mereka yakin dengan hadis-hadis Nabi. Seperti saya sebutkan tadi tentang hadis kurangnya duit ketika mana sedekah. Kalau kita masih terangkan dalam keadaan sedemikian, ramai orang akan tertipu dengan ceramah kita. Akhirnya mereka bersedekah tanpa bekerja. Dia mesti diikat, yang mana disebut dunia ini dia ada keseimbangan dia. Pada muka surat 87, siapa yang ada buku nanti dia boleh tengok. Oh, azan dulu. Jadi mizan waktu ni dengan azan. Oh, jam Allah. Baik, saya sebutkan lagi kata Syekh Al-Qaradari, tujuannya adalah untuk menyampaikan risalah bahwasanya di sana ada mizan-mizan sawabit. Sawabit maksudnya benda yang qat'iyat, yang tidak boleh kita akan ubah pada walaupun berubahnya zaman dan kawasan. Dia ada mizan yang sangat kuat. Seperti beriman dengan Allah Azza wa Jalla, beriman dengan keadilan, beriman dengan kehormatan manusia, kesemuanya tawabit yang sampai bila berubah tamadun pun penghormatan kepada manusia tetap berlaku. Dia tidak akan berlaku nasah. Walaqad karramna bani Adam. Itu mizan yang perlu kita pegang. Kerana di sana ada kefahaman-kefahaman mereka yang ingin mencabuli kuasa-kuasa besar, yang ingin mencabuli negara-negara yang lemah. Mereka telah mengganggu mawazin, mizan-mizan yang berkaitan dengan karamatul insan, dengan kemuliaan insan. Jadi perlu dijaga benda-benda tersebut.
Juga pembinaan manhaj yang mendalam untuk memahami Al-Quran. Ini dia bagi kunci memahami Al-Quran dan Sunnah. Saya cakap dengan jujur, betul. Sebagai pengkaji syariah, kita nak masuk hotel ada 60 bilik. Tanpa kunci satu bilik tak boleh guna. Hotel ada 60 bilik, orang beritahu, tapi kunci tak ada, nak masuk hotel tak boleh. Tengok saja lah. Begitu dengan Al-Quran. Ada banyak bilik, ada banyak faedah, ada banyak kelebihan, tapi tak ada kunci. Maka kita perlukan kunci ini yang Allah Ta'ala naskan dalam Al-Quran sendiri. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dengan bermatlamatkan liyaquman nas bil qist. Ini yang ilmu yang wajib kita terokai. Kita ingin sebarkan, sebab ilmu ni ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Syekh untuk sebarkan ke seluruh alam. Syekh Qadawi berkata kepada dia, pada tahun berapa, lama dah ilmu ni dia kaji tahun dah 30 tahun, tapi 98 dia buat satu muhadarah khas di Qatar. Syekh Qadawi mengatakan ini ilmu yang sangat bagus, kamu kena teruskan dan bukukan. Sebab Syekh Qadawi pun tertanya, adakah ia fiqhul muwazanat? Dia bukan fiqhul muwazanat. Muwazanat kita membandingkan, tapi ini kita timbang pada semua bab. Sama ada akidah, timbangan alam barzah tak sama dengan alam dunia, alam akhirat tak sama dengan alam dunia. Semua ada timbangan-timbangan yang khusus. Sebab itu ada orang tanya, banyak orang tanya soalan tu, Ustaz, kalau saya mati nak pilih suami yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Kita jawab, mizan dunia tak sama dengan mizan akhirat. Kalau saya cerita pun tak akan berlaku jawapan tu. Sebab mizan akhirat lain. Tuhan akan bagi yang lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Wal akhiratu khairun. Jadi kalau kita fikir macam tu pun tak akan jawapan yang tepat. Kerana mizan di akhirat berlainan dengan mizan di dunia. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya derma tangan ni pada orang Cina, nanti dia makan babi, saya dapat dosa. Tidak, mizan dunia tak sama mizan akhirat. Tangan nanti di akhirat dihisap. Bukan tangan itu amalan dia. Allah lebih Ta'ala lebih mengetahui di mana dia letak risalahnya. Sebab itu zaman berzaman, apabila umat Islam lari daripada mawazinnya, bila meletakkan ayat-ayat Al-Quran, al-akhdhu bil asbab pada mizan akidah, semua tawakal, tak buat apa, semua berserah sahaja, meletakkan pada mizan-mizan khayalan, akhirnya kita mundur. Umat Islam perlu dipulihkan semula. Maka Syekh menyatakan dalam bab ini, dia mengharapkan para ulama menjadikan mizan ini dalam fatwanya, supaya fatwanya lebih detail. Saya sebutkan, saya bukan apa dia cari contoh ni bukan makna dia untuk apa nama kata tak betul, tapi sebagai contoh. Bila kita terlampau menyamakan mizan mafsadah rokok, vape, dan kita bersetuju diharamkan lebih daripada arak, ini ada muskilah. Kerana mizan kerosakan arak lebih teruk daripada rokok. Rokok paling kurang ramai orang tak aksiden, menyelamatkan pemandu daripada aksiden. Betul tak jumpa kes lagi serokok dia langgar orang. Yang langgar orang ni semua mabuk. Vietnam pun nak kenakan hukuman gantung dah kepada orang yang mabuk. Ini bukan maksud kita menentang. Ada doktor jumpa apa mesej saya, dia kata, Ustaz ni tak faham. Saya bukan tak faham, saya tak nak sampai mizan tu lebih up daripada mizan khamr. Sama ada dia orang bukan Islam atau Islam, kita timbang elok-elok. Di Turki berjaya dah haramkan arak di tempat awam, sebab kes langgar orang terlampau banyak. Di Amerika pun dah haramkan dah. Bukan kita kata tak buat undang-undang rokok, buat, tapi jangan sampai melebihi mizan. Sampai orang nampak arak ni tak apa, biasa. Sebab itu kita melihat dalam hadis, ijtanibu as-sab'al mubiqati, ada mizan dia. Zina mizan dia sangat berat. Zina dengan sumbang mahram lagi berat. So bila zina sumbang mahram lebih berat, hukuman mesti berat lagi. Tambahan daripada tu, rogol lagi kena berat, sebab dia punya wazan dia itu
sangat dahsyat, merosakkan perempuan itu. Sebab tu sebagai negara bunuh perogol, kerana dia punya timbangan mafsadah dia sangat berat. Ini kita akan ketahui berdasarkan data Al-Quran dan juga data sunnah dan juga data yang kita ada. Sebab itu bila kita letak pada timbangan-timbangan yang khusus, kita akan dapati subhanallah, keadilan akan tertegak. Dalam perniagaan, mizan dia lain dengan wakaf. Perniagaan mizan dia consideration, mesti ada barang dan mesti ada pembayaran. Tak boleh kita pergi jumpa tuan kedai nak minta sedekah, tak boleh, akan berlaku begitu. Orang begitu, bila dia nak beli barang dia minta sedekah, tak kena mizan tu, rugilah orang berniaga tu. Dia pergi bank, dia mengharapkan bank bagi sedekah. Bank tidak boleh, bank terbina di atas perniagaan. Jadi mizan dia adalah consideration, keadilan daripada dua pihak. Kalau wakaf boleh, kerana orang yang letak dia wakaf tu, dia tak harapkan profit apa-apa, dia mengharapkan indallah. Maka di situ kita boleh bagi hutang percuma, hutang qardun hasan kepada tanpa interest kepada orang yang nak berhutang. Boleh buat wakaf begitu. Bank tak boleh bagi qardun hasan. Mustahil bank boleh bagi qardun hasan. Kerana dia ditubuhkan untuk berniaga. Dia kena create kontrak-kontrak yang boleh dia dapat profit. Kalau tak buat apa, dia buka bank. Dan kita tak boleh nak kritik bank sebab memang penubuhan dia macam tu. Orang kritik bank Islam, apa? Bank Islam dia punya dah kadar dia lebih tinggi. Tak, memang berniaga macam tu. Berniaga nak tak mau untung, orang tak panggil berniaga. Begitu dalam politik. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ada mizan dakwah, ada mizan siasah, ada mizan tabligh, ada mizan fatwa. Misalnya hadis man ahya ardan maitatan ataupun mitatan, siapa yang menghidupkan tanah kosong, tanah fahiya lahu, milik dia. Hadis ini ulama meletakkan pada mizan kerajaan. Makna dia bila kerajaan bagi izin, sama ada memiliki ataupun hanya untuk mendapatkan manfaat. Macam kita di Felda tak dapat geran pemilikan, tapi dapat hak untuk dapat dia punya manfaatnya. Itu hak kerajaan. Nak bagi kerajaan, orang bagi itu hak kerajaan. Walaupun hadis itu datang daripada Rasulullah SAW, tapi pada mizan iaitu pemerintah, tidak datang daripada wahyu. Banyak hadis-hadis sedemikian. Hadis-hadis yang disebut dalam kitab ini ada 12 aspek mizan dia, yang ramai orang celau, yang menyebabkan dia makan habatus sauda pada semua penyakit. Sedangkan itu mizan irsyad, bukan mizan wahyu. Nabi bagi petunjuk, kalau nak rawat penyakit ni makan yang ni, bukan untuk semua penyakit. Kerana mizan hadis-hadis nabawiyah yang bersifat perubatan kesemuanya eksperimen, bukan datang daripada wahyu. Kalau datang pada wahyu, tak akan ada kreativiti. Hanya makan ubat yang tu yang ada pada zaman Rasulullah ya. Kita makan zabib, kita makan kurma, kita makan buah zaitun, kita makan apa nama dia apa lagi, iaitu tadi habatus sauda. Makna manusia tak boleh create ubat-ubat baru dah. Tetapi alhamdulillah, mizan hadis Nabi yang berkaitan dengan perubatan adalah tajribah. Kita ada kuasa untuk create ubat yang baru, makanan yang baru, benda yang baru. Macam vaksin. Pasal apa orang tolak vaksin? Sebab bagi dia kata vaksin ini bercanggah sunnah Nabi. Kerana kesilapan kefahaman mizan nabawiyah. Takkan vaksin itu adalah akrab kepada sunnah Rasulullah SAW, itu mencegah penyakit. Tadawaw ya ayuhan nas, rawatilah wahai manusia. Jadi ia sebahagian daripada cegahan penyakit. Begitulah setiap kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-mizan. Saya sebutkan lagi di antara apa nama dia, contoh-contoh. Taib. Dia kata kepada orang awam yang masih mempunyai fitrah yang lurus, mereka sibuk bekerja dan berniaga, mereka juga pengikut kepada ulama-ulama, mereka juga perlu tahu ilmu fiqh mizan ini untuk membuang syak, wasangka dan salah faham terhadap agama. Begitu juga kepada para orang yang berdebat. Berdebat ni kira nak menang je. Mizan berdebat bukan nak menang. Mizan berdebat adalah untuk mengetahui kebenaran. Kalau kita kembalikan perdebatan kita kepada mengenal kebenaran, takkan bergaduh kita.
Tapi penyokong ni nak menang, penyokong ni nak menang. Akhirnya bila kalah dan menang, merajuk belakang lagi bergaduh. Di FB tu dia teruk lagi daripada dalam pentas. Sebab mereka meletakkan bila nak pergi berdebat tu, aku nak menang. Tidak meletakkan kebenaran itu sebagai junjungan kita. Kalau kita boleh ubah mizan tersebut, takkan ada orang merajuk. Sebab saya datang ke sini bukan nak menyalahkan kamu, bukan saya nak menang, tapi saya nak tahu siapa yang betul. Saya boleh ambil faedah, dan kalau saya betul, kamu ambil faedah daripada saya. Ini sebahagian daripada kata-kata Syekh. Kemudian Syekh berkata, adakah ilmu ini tidak ada di zaman salaf? Ada, cuma tak dibukukan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk mengetahui ilmu ini. Sebab ni kalau siapa yang dia ada kitab Arab dah, ni kitab Arab dia. Fiqhul Mizan. Lambang dacing. Dacing tu memang betul. Dia betul. Tak boleh nak tolak, tuan-tuan marah pun macam tu. Dia memang mizan. Cuma mungkin ada orang timbang salah tu je. Tapi timbangan tu timbangan syarak. Makna syariah compliant. Jadi orang yang pertama disebut oleh Imam Ghazali yang tersalah mizan adalah iblis. Kerana dia meletakkan mizan kemuliaan itu pada jenis penciptaan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sedangkan mizan afdaliyah ini adalah at-taqwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Akhirnya dia telah meletakkan mizan yang salah, faghawa. Dia sesat. Dan akhirnya dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pertama tersalah mizan adalah iblis. Ini dibincangkan oleh Al-Imam Ghazali dalam Al-Qistat Al-Mustaqim. Orang yang tersalah qiyas. Syaitan pun dia ada usul fiqh, tapi tak betul usul fiqh dia. Dan Yahudi juga begitu. Mereka tersalah timbang ketakwaan itu kepada bangsa, kemuliaan itu pada bangsa. Itu masalah. Bukan bangsa itu tak penting, tetapi apa dia? Lepas baca kitab ni masing-masing boleh fikir. Saya tak ada keputusan. Dia tak boleh ada undue influence. Pengaruh yang tidak boleh, tidak wajar. Tetapi nak bagi tahu timbangan dia pun salah. Yahudi. Sebab dia baca satu ayat, wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin. Sedangkan timbangan orang yang terbaik, umat yang terbaik adalah umat yang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu timbangan dia. Sebab itu umat Islam bila tak melaksanakan tiga benda ini, dia lari daripada mawazin, dia tidak menjadi umat yang terbaik. Pada realiti, bukan pada teori. Teori kita yang boleh terbaik, tapi pada kehidupan kita sekarang ni, kita tidak menjadi umat yang terbaik. Kerana mizan, jangan sebut mizaniah. Mizaniah tu perbelanjaan, bajet saya sebut. Sekarang orang sebut mizaniah. Mizaniah tu bajet. Yang tu kena tanya apa yang Mak Menteri lah, bajet. Mungkin ada bajet nak beli buku ni ke? Tak tahu. Tapi dah sebut mizan. Mizan ni maksud dia neraca timbangan macam bentuk dacing. Nak timbang yang mana lebih adil. Jadi mereka timbang salah. Mereka pandang orang Arab hina, mereka pandang orang hina sebab mereka kata Yahudi yang paling terbaik. Sedangkan yang terbaik adalah orang yang beriman dengan Allah. Sebab itu mizan masuk ke dalam akidah, masuk dalam syariah, masuk dalam pelbagai aspek. Dan Syekh Ali Qadari sedang mengarang 2 kitab lagi. Mizan dalam politik, kalau siap tu insya-Allah Datuk kita akan terjemah. Mizan dalam usrah. Macam puak liberal lah, dia nak ubah orang lelaki jadi perempuan dalam keluarga. Nak suruh kita masak, mana boleh? The man is king lah. Nak ubah macam buat. Mai sebagai motivator ni yang dia ubah habis sistem kehidupan kita. Nak suruh ustaz masak kat rumah, bukan setakat sediakan makanan, kita kena masak. Kalau kita masak, kita bukan king. Nak kata James Bond pun tidak. Mungkin bahasa Kedahnya Jebon, bahasa Kedah lah. Sepatutnya kita perbetulkan mizan lelaki itu pada nafkah dia, punca cari duit dia, dia punya akhlak dia, baru dia stable rumah tangga. Bukan suruh dia jadi perempuan. Kita ubah, tahwil orang lelaki jadi perempuan, tak jadi lelaki dah.
Dia pakai peras tu, kemudian dia duduk dapur, subhanallah. Jadi macam tompel dalam cerita cerita filem ni, senam yang berjalan lapuk, duk masak tintang Doremi, subhanallah, ajaib. Jadi mesyuarat pintu. Tak tingkap, tak stable. Ini bukan penghinaan sebenarnya, tetapi dalam pembentukan mizan yang khas. Kita perkasakan supaya dia kuat bekerja, itu akan pulihkan rumah tangga. Sebab kes mahkamah bukan kes suami tak masak nasi. Semua kes suami tak ada duit. Itu kes cerah. Siapa yang duduk di mahkamah tahu. Sebab saya train hakim-hakim, kita dapat maklumat yang banyak cerai sebab suami dia bankrupt. Sebab suami dia telah dipecat, dibuang kerja. Bukan pasal suami dia tak masak. Datang sebagian sahabat-sahabat kita motivator ni, dia terang kepada orang perempuan, sebenarnya kewajipan perempuan tak wajib pun masak kat suami. Subhanallah, ajaib. Habis dia tukar dunia. Dia nak ubah matahari jadi bulan. Tapi matahari tu perempuan, bulan tu lelaki. Fama dzambu ta'nits syamsi, kata penyair, apa dosa kita memperempuankan matahari? Memang matahari tu perempuan, dia hebat, tapi kerja dia macam tu. Bukan masuk hari-hari masak di rumah, tapi jangan kita ubah lelaki tu jadi macam tu. Jadi bapuk semua tak boleh. Dia suami ni, dia jadi nama suami sebenarnya, bila dia jadi suami, isteri tu terjaga automatik. Orang tak boleh kacau. Ni isteri siapa ni? Orang takut tu. Tambah-tambah sebut isteri yang berhormat, lagi orang tak kacau dah. Macam tu. Tapi bila tak ada suami, orang kacau dia. Itu yang kata kekuatan suami tu. Semua yang ada suami ni terpelihara. Melainkan ada suami yang lelaki-lelaki tak betul, dia kacau bini orang lah. Tapi secara umumnya bila kita sebut isteri tu ada suami, automatik siapa pun tak boleh kacau. Nama pun naik jadi puan. Tapi kita nak ubah dia jadi tukang masak, subhanallah. Tolong tu boleh, tapi bukan kita pergi ceramah tuan-tuan dan perempuan, kewajipan suami dia yang sediakan masak. Saya baik nak ceramah di radio pun dah. Saya pening apa sebenarnya, dia penat sebenarnya. Kalau dia masak, dia kemas rumah. Allah kata. Baru ni ada soalan tanya kat saya kat radio, dia tanya, "Ustaz, saya ni dah bergaduh dengan suami saya 9 tahun sebab dia tak mau sedia baju." Tu dia kata. Dia apa punya pemikiran? Dia suami kamu tak mau sedia baju 9 tahun duduk atas kerusi, kamu pergi hantarlah Dobi, dia kata. Nak buat apa kita bergaduh pasal sedia baju? Mizan kita dalam rumah tangga adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Yang lain tu kita toleransi. Dah dua-dua malahan tak Dobi lah, tak macam mana. Tak ada duit, pijak sendiri lah. Tapi tak boleh kita mengilzamkan dengan bahasa bukan kewajipan isteri. Lebih tu baik kita kahwin dengan beruk jaga orang. Betul. Dia cari kutu kita. Sebab semua bayang suami ni, dia bayang isteri kan masak. Mana ada kita bayang kita masak kat isteri? Ada orang bayang di sini? Ada juga bayang nak masak kat isteri? Ajaib, itu memang dia makhluk lain. Sama ada dia ahli syurga yang dimasukkan ke dunia, ataupun dia planet Pluto. Sebab zaman berzaman kita pergi semua tempat macam tu orang lelaki. Sayyidina Aisyah masak untuk Rasulullah, tapi bukan hari-hari, tapi makna dia masak tu sifat kemuliaan wanita, bukan sifat kehinaan. Tapi telah diubah oleh barat, dia nampak satu penghinaan. Ini kesilapan kita. Sebab itu kita bila kita nak perbetulkan isu ini, perbetulkan apakah tanggungjawab lelaki. Dia ada mizan yang khas. Dia kena bekerja, dia kena berusaha cari tempat tinggal yang sesuai untuk isteri, pakaian, minuman, keselamatan. Akhirnya rumah tangga jadi elok. Bukan kita ubah semua itu jadi ditanggungkan kepada lelaki, akhirnya wanita hanya jadi pemaisuri. Tak betul begitu. Jadi ini di antara mawazin dalam usrah. Begitu dalam politik. Politik ini mizannya yang pertama adalah adalah, yang penting dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maslahah. Ini mizan yang sangat penting, yang perlu dilihat oleh semua orang. Sebab keadilan ini adalah risalah yang paling besar, sampai kita hurai. Kalau boleh tu kena masukkan khutbah Jumaat tu dihuraikan pada penghujung khutbah Jumaat kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dua itu, al-adalah wal ihsan. Itu ada mizan, keseimbangan. Kalau adil saja tak ada ihsan, tak ada pengampunan pula. Asyik semua kena hukum je, kena ada ihsan juga. Kalau mungkin dia berkekuatan baik, macam di setengah tempat di dalam Eropah, siapa yang baca buku banyak, dia dikurangkan dia punya penjara dia. Sebab penjara lama-lama rugi kewangan, rugi semua. So kalau orang dah pulih, dia boleh mampu baik, dia boleh keluar penjara. Kajian barat menunjukkan penjara ini adalah sekolah untuk membentuk kejahatan. Dia curi telur, dia masuk penjara, dia curi bank. Ada guru PhD dalam apa nama dia penjara tu.
Ini betul. Itu realitinya. Maksud penjara, dia punya mizan adalah untuk tarbiyah, bukan untuk semata-mata hukuman. Dia masuk dalam semua perkara. Jadi politik ini adalah al-adalah wal ihsan. Mana wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. 5 prinsip yang disebut oleh Ibn Mas'ud ini prinsip Islam. 5 ni tak dihuraikan dalam khutbah kita, sayang. Kalaulah kita ambil sikit teks, huraikan, sebab kita tak minggu kita baca tapi tak ada pendedahan. Apa itu maksud al-adalah wal ihsan, termasuk dalam rahmatan lil alamin itu al-ihsan. Kemudian wa itaidil qurba, jaga hak-hak. Kita ni kena jaga adik-beradik, sebab adik-beradik ni merupakan tulang belakang kita. Sebab itu hadis yang terakhir dalam kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Hadis ini sangat hebat. Ramai orang meriwayatkan as-salah tapi tidak sabit hadis secara masanid. Makna tidak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tak ada dalam Kutubus Sittah, tak ada dalam Muwatta, tak ada dalam Hakim, tak ada dalam Baihaqi, tak ada di dalam kitab-kitab masanid dan juga kitab-kitab jami'. Ada riwayat kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin, ummati as-salah wa ma malakat aymanukum. Tak ada dalam kitab-kitab, makna kitab-kitab hadis tak ada. Yang ada yang sabit hadis sahih daripada Ibn Hibban, di mana Rasulullah SAW bersabda, arhamakum, hubungan silaturahim. Rupanya akhir zaman begitu, hubungan silaturahim tak berapa kuat. Sedangkan mizan silaturahim ni sangat kuat, sampai Quran sebutkan al-adalah wal ihsan wa itaidil qurba. Yang kalau terjaga hubungan silaturahim ini, takkan berlakunya kepincangan masyarakat. Mizan itu, mizan silaturahim ini mengatasi politik. Betul. Kalau tak, tidak akan bertemu di antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj kita tahu dia ada polisi masing-masing. Mereka berperang tahun pertama, Aus menang, tahun kedua Khazraj menang. Perang macam kita lah. Tapi sebenarnya kita bukan perang, kita hanya untuk menasihati, itu saja. Mizan kerajaan memberi keadilan, mizan pembangkang al-nasihah. Bukan nak buat revolusi, bukan nak buat inqilab, bukan nak buat Arab Spring. Kalau kita melihat bila berlaku inqilab, berlaku revolusi, negara tak stable. Kerana mizan keamanan lebih penting daripada agama, lebih penting daripada akal, lebih penting daripada nyawa, lebih penting daripada harta, lebih penting daripada kehormatan. Sebab tanpa keamanan, agama tak dapat dipraktikkan. Tengok di Iraq, agama tak dapat dipraktikkan. Nak pergi haji pun tak boleh, apa pun tak boleh. Sebab apa? Tidak aman. Bukan maksud dia keamanan lebih penting daripada agama ni, dia maksud lebih mulia daripada agama. Agama lebih mulia, tapi kepentingan menjaganya sangat kuat. Sebab negara yang tidak aman tak boleh nak praktik agama. Nyawa dibunuh, kehormatan dirogol, harta dirompak, akal, arak, semua ada dalam negara-negara yang tidak aman. Maknanya semua orang, pemimpin dan rakyat mesti meletakkan mizan. Aman itu mengatasi segala-galanya. Bila sampai kita bergaduh, bila sampai kita dah ada pertengkaran, jangan sampai kita melanggar keamanan. Jadikan sistem kritikan itu di bawah kawalan keamanan. Jangan ada bahasa-bahasa yang berbau kepada perpecahan, berbau kepada bangsa-bangsa, berbau kepada perkauman, berbau kepada boleh menimbulkan peperangan. Ini mizan-mizan yang penting kita ambil berat. Ada masa berapa minit lagi? Tak lama sangat. Mizan ceramah pun tak lama sangat. Dia teratur. Ada betul. Ini penceramah sampai ke 10 tak habis ceramah. Oh, ada marah dah. Kata Imam Ghazali, penceramah yang lama dia patut diceramah pula. Jadi saya tak mahu sampai pegang teratur. Bukan dia kena ceramah balik. Jadi pegang orang, kalau ada kontrak tak apa, masuk 2 jam tak apa. Sebab tak ada kontrak, kita pegang uruf saja. Best practice sampai 8 dan habis ni penutup dia. Jadi sebagian penceramah dia ambil lama sangat, itu tak betul. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu alaina makhafata sa'ama. Nabi sederhana dalam menyampaikan ceramah, takut kami boring.
So ilmu macam mana pun hebat, dia ada waktu puasannya. Jadi ini di antara pada kandungan-kandungan yang disebut oleh Syekh Ali Qardari, ada dalam ekonomi pun ada, dalam keamanan, dalam pada peperangan, semuanya ada dalam buku ni dan boleh dikembangkan lagi kalau kita ada pusat kajian untuk mengkaji. Sebab inilah penyelamat umat Islam. Bila kita meletakkan semua perkara yang kita bergaduh sekarang ni, baik ekonomi, baik politik, baik kekeluargaan, baik ibadat, letakkan pada mizan yang khusus. Ada mizan yang kita boleh berbeza dalam mizan ijtihad. Ya, masing-masing ada ijtihad. Tak apa, kita bagi mereka untuk berbalah. Tapi ada benda yang sawabit, benda yang nilai, value yang perlu kita sepakat. Di antara orang Islam dan di antara orang bukan Islam. Jadi penutupnya kata Syekh Al-Qardari, saya simpulkan di sini, fiqh mizan bermaksud mengetahui dan memahami bahawa setiap benda dan perkara itu mempunyai timbangan yang khusus. Apabila sesuatu benda, perkara itu ditimbang dengan tidak mengikut sukatannya, maka timbangan itu menjadi tidak sekata dan berlakulah kecacatan pada mizan. Ini tuan-tuan dan puan-puan sebahagian daripada intipati kalau kita nak bincang satu-satu panjang. InsyaAllah cuma saya bagi satu perkongsian awal dan umum, seperti mereka kata pepatah Arab, seperti kalung di leher. Maknanya kalung di leher itu kecil tapi cukup untuk pakai. Jadi malam begitulah ceramah saya. Walaupun kecil tapi cukup untuk pakai. Kalau labuh pun tak elok. So kita punya ceramah macam tu. InsyaAllah buku ni insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan berada di pasaran. Ni cetakan pertama dah habis. Jadi kita cetak lagi, kita reprint hujung bulan ni ada. Jadi saya bawa 10 saja. Tak tahulah tuan kita nak edar kat siapa. Untuk MBA dah kita insya-Allah. Tapi saya harap tuan-tuan sebarkan ilmu ni. Untuk wanita pun sebarkan, baca buku ni walaupun mungkin ada kesulitan, tapi dia buka minda kepada kita. Kenapa kita sekarang ni keputusan kita cacat? Rupa-rupanya ia adalah peletakan timbangan yang tak betul. Dan ini tuan-tuan boleh kaji dan baca buku ni insya-Allah. Saya ucap terima kasih pada semua, mudah-mudahan dapat memberi satu minda yang baru. Ilmu ni tidak menghapuskan maqasid syariah, sebab maqasid syariah sebahagian daripada mizan. Fiqh aulawiyat sebahagian daripada mizan. Semua ilmu ada dalam fiqh al-mizan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati. Terima kasih kepada Ahmad Muhammad Menteri dan kepada semua. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.